Pernahkah kita berpikir mengapa kita bisa percaya Yesus Kristus? 我们是否曾经想过吗？为什么我们会相信耶稣基督？ Apa yang membuat kita percaya Yesus sebagai anak Allah? 什么原因使我们相信耶稣就是上帝的儿子吗？ Padahal Yesus Kristus lahir di kandang ternak. 其实耶稣生在这个马槽里， Yesus Kristus lahir di kota kecil yang bernama Bethlehem. 耶稣出生在一个小镇，就是伯利恒。 Yesus lahir di keluarga miskin anak tukang kayu. 耶稣生在一个贫穷的木匠孩子家庭， Dia mati muda 33 tahun. 他在30岁已经过世了，就很年轻的。 Dia dijual dan dikhianati oleh muridnya. 他被他的门徒出卖和背叛。 Selama hidup pelayanannya, dia selalu difitnah dan dimusuhi oleh pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. 在他的侍奉旅程中，当时的宗教领袖陈恨已受毁谤。 Dan bukan hanya itu, pengajarannya seakan-akan kontroversial bertabrakan dengan pengajaran dunia ini. 然后他的教导就是以世界有正义的教导。 Dia pernah mengajarkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. 他曾经教导过，有人打你的左脸，连右脸也转过来。 Bagaimana orang dunia bisa menerima kenyataan ini? 什么世界的人可以接受这种的教导吗？ Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan di hadapan ribuan orang. 主耶稣也曾经在千人教导过。 Ketika dia mengajarkan pengajaran ini, ribuan orang bubar, tinggal 12 muridnya saja. 当他教导像这个千人的时候，他们就分散掉，剩下12位他的门徒。 Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? 耶稣教导关于什么呢？ Dia mengajarkan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 他说过：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。” Kalau pengajaran ini disampaikan kepada orang dunia, 当这个教导向这个世界来教， seakan-akan kekristenan mengajarkan kanibal. 好像这个基督教教导人吃人肉。 Kemudian Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan seakan-akan bertabrakan dengan tradisi Tionghoa. 然后主耶稣教导过，好像跟我们这个华人的风俗习惯相反。 Tuhan Yesus mengajarkan jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Saya ulangi, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 他说过：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。” Pengajaran ini kalau kedengaran sekilas seakan-akan mengajarkan bahwa kita tidak perlu berbakti kepada orang tua. 如果我们只是听一段而已，这教导好像教导我们不要孝训父母。 Dengan kata lain, banyak pengajaran-pengajaran yang sekilas seakan-akan bertentangan dengan pengajaran dunia ini. 如果我们一转听起来，好像跟这个世界的教导非常相反。 Belum lagi kita melihat semua pengikut Kristus di dalam kehidupan mereka penuh penderitaan dan bahkan sebagian besar di antara mereka mati menggenaskan. 然后我们也看到很多的基督徒，他们的生活非常可悲，然后他们的死亡方式非常轮惨。 Ada yang mati dipenggal kepalanya. 有的他死的方式是被砍头的， Ada yang dilempar batu sampai mati. 有的被石头扔到死， Ada yang dihukum dengan digoreng hidup-hidup. 有的他活生生的被炸掉， Ada yang diseret dengan kuda. 有的被马吃拖， Ada yang disalibkan terbalik. 有的倒转的钉在这个十字架， Ada yang diasingkan di pulau tertentu. 有的被吹到末岛。
dan masih banyak lagi. 还有等等的方式。 Dengan kata lain, 换句话说， semua hal ini justru seharusnya tidak mudah membuat kita percaya kepada Yesus Kristus. 这一切的事应该使我们很难的去相信耶稣基督。 Pertanyaannya adalah, ketika kita mengetahui ini semua, kita masih tetap bisa percaya Tuhan Yesus. 问题是，当我们知道了解这个事情，我们还是仍然可以信主。 Apa yang membuat kita masih bisa percaya Tuhan Yesus? 什么原因使我们还是仍然可以相信耶稣呢？ Ini sesuatu yang di luar logika manusia. 这超过人的理解。 Di balik ini semua ada hal yang supranatural yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. 在这一切有主耶稣超自性的来做在我们的生命中， Inilah yang kita kenal sebagai kemurahan daripada hati Tuhan. 这就是我们看到主的怜悯的心。 Inilah yang firman Tuhan katakan iman adalah pemberian daripada Allah. 这就是我们所理解的信心，就是神所赐给我们的。 Dengan kata lain, iman tanpa dilahirkan oleh Allah, manusia tidak mungkin bisa beriman kepada Tuhan. 换句话说，我们的信心，假如不是从上帝而生的，这不是无法人可以有这个信的。 Gereja Metodis mengajarkan preeminence grace. 我们的卫理公会教导我们关于这个贤信的恩典。 Reform mengajarkan predestinasi. 在这个改革中教导我们议定论。 Preeminence grace dan predestinasi memiliki kesamaan. 贤行的恩典跟这个议定论有可能有一点一样的， Bahwa keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan. 就是救恩是从上帝的恩典， Keselamatan adalah murni pemberian daripada Allah. 救恩是单纯上帝所赐给我们的。 Apa yang dimaksud dengan preeminence grace? 什么叫做贤行的恩典呢？ Preeminence grace adalah anugerah pendahuluan. 贤行恩典就是先前的恩典， Anugerah yang Allah nyatakan kepada setiap manusia sebelum manusia bertindak dan memutuskannya. 就是上帝在人类做出决定的先前的恩赐。 Tanpa anugerah pendahuluan yang daripada Allah, manusia tidak mungkin bisa beriman kepada Tuhan Yesus. 假如没有上帝先前的恩典，我们就不可能对基督有这个信心。 Di dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita oleh karena preeminence grace daripada Allah yang terlebih dahululah yang melahirbarukan kita sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 接着，今天借着主的这个先前的恩典，使我们生出来有这个向神的信。 Sekalipun menurut dunia ini ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus sulit untuk diterima oleh manusia, 虽然在这个世界，我们看来耶稣所教导的，对这个世人很难去接纳， bahkan seakan-akan bertentangan dengan hati kita, 好像这对我们的内心里面相反。 tetapi kita tetap bisa beriman kepada Yesus Kristus 但是我们还向耶稣有这个信心， oleh karena anugerah pendahuluan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. 因为有这个先前的恩典来彰显在我们的生命中。 Anugerah pendahuluan yang daripada Allah inilah yang melahirkan iman bagi kita. 这个先前的恩典使我们生出我们每个人的信心， Dan iman inilah yang mengalahkan dunia. 这个信心是胜过世界。 Sehingga ketika kita menerima pengajaran Tuhan Yesus, 所以，当我们接受耶稣基督的教导， bertentangan dengan ajaran dunia ini, 跟这个世界的教导相反的时 iman 候， kita tetap percaya kepada Tuhan. 我们的信心还相信主。